Semua manusia dilahirkan suci, tetapi seiring masa pasti akan berlaku masalah dan cabaran hidup. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diuji dengan ujian yang hebat sepanjang hayat baginda? Semuanya bertujuan untuk membuktikan siapakah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas manusia lain ialah untuk bersimpati, memahami dan cuba menghulurkan bantuan sebaik-baiknya. Untuk itu, kami di sini dan inilah Dengar. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kusangka mahligai kekal di hari mendatang, akhirnya derita yang kuterima kini. Kisah tragis menyayat hati Jahidah Nordin, 43 tahun, didera suami sehingga keadaannya kritikal dan separa sedar. Kemarahan yang dilemparkan bukan tiket untuk mengasari sesama pasangan. Wanita hamil ini dipukul suami sehingga koma. Dihantar ke hospital dalam keadaan ibarat nyawa-nyawa ikan, kini mangsa memerlukan penjagaan yang sangat rapi. Bagi memastikan keadaan diri dan anak dikandungnya kekal selamat, tanggungjawab besar ini dipikul oleh adik mangsa Fauziah Nordin dan seluruh keluarganya. Akhirnya, keluarga reda dengan ketentuan ilahi. Suami yang sepatutnya memberikan mahligai bahagia telah bertukar menjadi mimpi ngeri. Ikuti kisah selanjutnya dalam Dengar, Hapuskanlah Derita Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9:02 malam dan secara langsung dari studio penyiaran digital TV Al-Hijrah, anda bersama saya Izwan Azir Saleh selama sejam ini untuk episod yang baru dalam Dengar musim kedua, dan ini adalah platform di mana kami akan menyelami dan menghayati masalah-masalah yang berlaku di dalam kalangan masyarakat kita, dan kita nak cari solusinya, bagaimana boleh kami bantu, dan yang lebih penting lagi, bagaimana boleh kita ambil pengajaran supaya ia tidak berlaku kepada diri kita atau kepada keluarga kita. Dan selama sejam ini saya tidak berseorangan kerana selama episod dalam musim kedua Dengar ini saya akan ditemani oleh teman setia saya, Ustazah Muzayyanah Abdullah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Izwan, sihat ke? Alhamdulillah, senang. Saya pun sihat. Tema yang kita bawakan dalam Dengar pada episod sulung kita musim kedua ni Ustazah ialah Hapuskanlah Derita Ini. Jadi tadi kita dah tengok VT-nya tu Ustazah. Betul. Dan kita dah lihat bagaimana ada penderitaan yang terpaksa ditanggung oleh seorang wanita ni. Dan saya ingat Ustazah, ketika kita melaksanakan akad nikah kan Ustazah, betul. dalam proses akad nikah tu ada satu yang dipanggil lafaz taklik Ustazah. Jadi apa dia lafaz taklik ni, dan mungkin Ustazah boleh ceritakan sedikit Ustazah. Baik. Terima kasih Izwan, Masya Allah, seronok dapat bergandingan. Alhamdulillah, Masya Allah. Seluruh penonton TV Al-Hijrah, Masya Allah. Apa dia taklik yang mereka sebutkan ni? Para suami sebutkan. Dia menggantungkan perceraian kepada sesuatu, masa ataupun perbuatan. Masa ataupun perbuatan. Jadi apa yang berlaku, sama ada tempoh masa ataupun perbuatan yang dilakukan, tergantung taklik yang dilafaz. Ustazah nak beri contoh. Dia berbeza di setiap negeri tau, Izwan. Jadi Ustazah baca salah satu contoh. Kita dengarkan lafaz takliknya. Saya mengaku apabila saya tinggalkan isteri saya, si Fulana binti si Fulan, selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, dan saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama tempoh yang tersebut. Padahal ia taatkan saya atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya. Kemudian dia membuat aduan kepada mahkamah syariah, dan jika sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan dia memberikan kepada mahkamah syariah
yang menerima bagi pihak saya sebanyak RM10 atau senilai dengannya, maka ketika itu tertalaklah dia dengan talak khuluk. Jadi kita nak sebutkan lafaz taklik ini, Izwan, dilafazkan oleh suami. Jadi kadang-kadang kita orang perempuan kata, okeylah, tak apalah. Nanti kalau dah selesai hukuman tu, kita nak sebutkan, okey, engkau tak jaga aku selama 4 bulan, kita pun bebas dengan macam tu saja. Tidak. Sebab kat sini ada apa yang disebutkan, nanti kita bincangkan, mesti diadukan kepada mahkamah syariah. Maknanya para wanita yang menonton, anda tidak pernah dibiarkan sendiri. Sebab tu kita dalam just stay at home ni lah, terutamanya musim PKP ni, jangan kita rasakan tak ada siapa yang tolong kita. Pertama adalah Allah yang menurunkan syarat demi syarat, undang-undang, peraturan, SOP-nya kita ikut ke tidak. Itu dia, Zuan. Ustazah nak tekan tentang niat tu, Zuan. Betul. Masya Allah. Untuk apa kita berkahwin tu? Kan? Allahuakbar, Masya Allah. Dan sebenarnya untuk pengetahuan anda, kita didengar ini ada satu sidang meja bulat, iaitu kita panggil dengar round table, DRT. Dan kami telah berbincang untuk bagaimana nak menangani kes yang kita nak bawakan pada malam ini. Kita saksikan. Minggu ni kes kita adalah mengenai penderaan rumah tangga. Dan bila saya meneliti kes ni, saya jadi bingung. Saya tak faham kenapa wanita sanggup atas nama kasih sayang dengan suaminya membiarkan dirinya sampai diseksa begini. Kenapa wanita ni kena menggambarkan sebagai makhluk Allah yang lemah? Mana jiran-jiran? Tak ada ke yang ambil kisah sampai patah tulang riuk segalanya? Keluarga mangsa pun satu lagi yang saya pertikaikan. Tak ada yang ambil tahu ke? Ataupun mungkin mangsa malu sebab kes ni melibatkan dalang kain atau sebagainya yang mereka nak rahsiakan. Yes. Betul tu, Izwan. Satu lagi kan, adakah isteri ni masih lagi perlu taat kepada suaminya yang jenis kaki pukul, suka maki hamun dan akhirnya membahayakan nyawa dia? Bukankah Islam minta kita menjaga nyawa dan jangan mencampakkan diri kita kepada kebinasaan? Apa pendapat Ustazah? Baik, Masya Allah, Miza. Kalau Ustazah fikir melihat kepada isu ini, adakah sebenarnya kita ni, wanita lah khususnya, masih perlu dengar kehendak suami yang tidak mendengar perintah Allah? Sedangkan lelaki itu tanggungjawabnya adalah melindungi, menyayangi seorang wanita. Tapi sehingga mencampakkan kepada kebinasaan, memudaratkan dirinya, kita tidak bersendirian sebenarnya. Okey. Betul tu Ustazah, lagi-lagi episod kita kali ini pasal mengenai wanita yang sedang mengandung yang dipukul. Apa agaknya nasib anak tu yang akan datang dan boleh ke si ibu tu nanti bertahan bila melahirkan anaknya tu? Dan lagi satu, kalau kita tengok semula perbelanjaan yang digunakan untuk pastikan mangsa dan anaknya bertahan, banyak kos yang digunakan. Saya rasa keluarga mereka tak mampu. Kalau kita lihat keadaan kewangan keluarga dengan suami dia gaji 1,800 untuk tanggung semuanya, saya rasa tak cukup untuk pembayaran mereka. Kita mesti dapatkan penjelasan untuk kupas kes ini daripada peguam, daripada penguatkuasa, bagaimana mereka boleh hulurkan bantuan kepada kes yang sama seperti wanita ini. Terima kasih dan senang sekali anda masih lagi bersama Dengar pada malam ini secara langsung di TV Al-Hijrah. Dan kes yang kami nak bawakan kepada anda malam ini, beliau didera oleh suami sehingga koma. Dan beliau juga ketika ini sedang mengandungkan anak sulung mereka ataupun suami isteri itu, ya. Dan mangsa adalah Puan Jahidah Nordin. Beliau adalah 43 tahun. Ketika ini usia kandungan sudah memasuki 5 bulan dan kejadian dera ini berlaku pada Mei 2021. Beliau mengalami kecederaan di kepala, muka, patah tulang rusuk dan beberapa anggota badan serta alami kecederaan yang teruk. Dan kami nak bawakan ahli keluarganya sendiri untuk kami nak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Kita nak bersama dengan Puan Fauziah Nordin.
datang daripada Sendayan Negeri Sembilan. Assalamualaikum Puan Fauzia. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Kabarkan kepada saya dan Ustazah keadaan Puan Jahidah sekarang. Sekarang dia tak boleh dia memang tak boleh respon apa-apa pun. Dia cuma kalau dia rasa sakit dia akan menggeletar badan dia. Lepas tu cuma Bercakap semua tak boleh lah. cakap tak boleh. Okey. Cakap pun dia tak boleh. Jadi Kadang-kadang makan tapi dia minum? banyak keluarkan air mata lah. Oh, okey. Makan minum dia? Dia minum pakai susu susu Tiup lah, pakai tiup. Baik. tiup feeding. Jahidah, Dia- kalau saya boleh tahu, maksud saya Puan Fauzia, berapa lama anda membesar bersama Puan Jahidah? Berapa lama membesar? Sepanjang duduk ni sampai sekarang lah. dari dahulu, dari kecil-kecil dahulu. Memang kami dari kecil bersama. kecil. Anda seorang adik yang melihat Puan Jahidah kakak anda diperlakukan begini. Apabila mendapat berita itu, ceritakan kepada kami. Rasa hati anda Entahlah, mula-mula tu rasa macam kami ingat dia macam masuk hospital tu biasa je, sakit biasa, macam mungkin sebab yang adik saya mula-mula pergi hospital JB tu cakap dia masuk hospital dia kena macam dia gaduh dengan suami. Lepas tu kami ingatkan macam sakit biasa lah, mungkin just macam lubang-lubang biasa ke gaduh biasa kan. Sekali kami pergi dekat JB, masuk tengok dalam ICU tu memang tak tahu nak cakap. Terkejut sangat tengok keadaan dia. Ketika itu memang dia seorang, suami tak ada? Tak ada. Dia dengan seluruh badan dia lubang, mata apa semua. Tu tak tahulah macam bukan dia dah masa tu. Macam mana dia hubungi keluarga sebab dia dah tak sedar masa tu? Ada tu suami dia tu ada dia dengan kawan dia lah. Hantar juga dia pergi hospital. Tapi okey. lepas dia pergi hospital, suami dia lari. Jadi kawan dia tu yang masuk dalam ICU tu lah, dia hantar kat ICU tu. Fauzia ada pernah bercakap dengan suami sejak daripada kejadian itu, suami Jahidah? Tak, lepas dia lari tu sampai sekarang tak ada. Walaupun sekarang dia sudah ditahan. Tak Memang tak pernah. pernah Kita orang tak berhubung. pernah jumpa dia, tak pernah bercakap pun dengan dia. Ustazah, saya nak tahu ni Ustazah. Saya katakan tadi mereka ni masih baru berkahwin. Sepatutnya menikmati satu era bahagia awal rumah tangga. Ya. Apa agaknya yang pada pandangan Ustazah menyebabkan perkara-perkara ni boleh berlaku kepada pasangan yang baru berkahwin, Ustazah? Baik, Masya Allah. Tujuan perkahwinan tu Izwan, kita memang sebablah bila dengar cerita macam ni kan, sepatutnya proses berbulan madu. Kan tak kira usia berapa pun kita masuk ke dalam rumah tangga perkahwinan itu, niat kita berkahwin tu untuk menghalalkan yang dulunya mungkin bercinta dalam keadaan yang Allah tak redha. So berduanya suami isteri ni turun rahmat Allah juga berganda. Tapi kalau kita dah salah, niat kita berkahwin tu semata-mata mungkin dulu mak tak bagi keluar ke sana sini. Sekarang kita nak menghalalkan semula, tapi tak ada rasa kasih sayang kan. Jadi kita tersangat sedih. Ini sebenarnya adalah satu pengajaran yang besar dalam masyarakat. Apabila kita melihat rancangan dengar seperti ini, Izwan, kita mengharapkan perbetulkan semula dalam kita duduk rumah ni, apa tujuan kita menikahi. Bagi semua lelaki lah dan bagi seorang wanita yang menerima anugerah Allah tu seorang suami tu macam mana. Sebab takkan satu masalah sampai dah jadi besar macam ni. Permulaan perkahwinan dulu macam mana hubungan dengan keluarga. Itu sangat penting. Nombor satu Allah. Kedua hubungan dengan keluarga. Jadi macam minta maaf sebutlah ya Fauziah kalau pelik jugalah kalau tak ada hubungan adik-beradik macam mana. Sampai dah jadi macam tu baru tahu. Fauzia, anda membesar dengan Jahidah. Dan pasti sebelum perkahwinan ada dia katakan, aku mau kahwin sama dia ini. Jadi ceritakan kepada Fauzia dan pasti ada gelak tawa. Pasti ada macam gembira. Wah, kakak sudah mau kahwin. Tetapi ketika melihat kakak hari ini terlantar, tak boleh berkata-kata, sakit hanya menggeletar. Setiap hari Fauzia harus melihat Jahidah begitu. Seksanya rasa hati itu, ceritakan kepada kami. Masa mula-mula dia cakap nak kahwin tu, kami memang tak kenal lelaki tu. Sebab masa tu saya masih dekat Sabah lagi.
Tapi dia bagi tahu kami dalam grup WhatsApp family lah. Jadi masa tu ada sekali tu dia balik dekat Sabah, dia kata nak kenalkan lelaki tu lah dengan kami, dengan ayah saya tu. Lepas tu tapi lelaki tu tak jadi balik. Lepas tu dia kakak saya saja yang balik Sabah kan dengan saya. Dekat rumah saya lah. Jadi sana dia kenalkan lah, dia tunjuk lelaki ni, dia tunjuk gambar semualah lelaki ni siapa kan. Jadi masa tu dia ceritalah pasal lelaki ni, dia cerita. Tapi saya dengar pun saya tak percaya lelaki ni. Saya rasa macam saya cakap betul kau nak kahwin ke dengan dia ni kan? Macam baru macam tak lama kenal kan. Baru je kenal macam. Tapi yelah kan kami pun ada nasihat lah macam baru kenal baik kerana lama dululah kan. Tapi lelaki tu memang nak ajak dia kahwin lah. Jadi kami pun tak nak halang lagi pun, dia pun cakap umur dia dah berapa. Macam dia fikir umur dia pun dah berapa kan. Nikah di mana ni Fauzia? Mereka nikah di mana? Dekat Johor, JB. Okey. Family ada yang datang lah? Family kami semua datang. Semua ada. Ayah saya datang. Kami semua datang pergi JB. Dengan keluarga pakcik saya lah. Sebab saya tanya tu sebab masa tu tempoh PKP dah kan? Tempoh PKP. Maknanya family kenal lah siapa lelaki ni? Masa dekat dia nikah tu baru kami jumpa lelaki tu. Faham. Baru kami jumpa dekat situ. Memang kami tak tahu background dia apa semua, memang kami tak tahu. Sebab masa kami tanya kakak saya tu kan, dia tak nak cerita sangat lah. Sebab background lelaki ni. Ustazah dan juga Fauziah, kita nak bersama dengan ayah mangsa iaitu Nordin Madating yang kami hubungi secara dalam talian ini. Hello, Assalamualaikum Cik Nordin. Waalaikumsalam. Cik Nordin di Sabah ya? Ya. Cik Nordin jauh di Sabah dan seorang anak Cik Nordin terlantar separuh sedar sekarang. Mungkin rasa dan perasaan hati Cik Nordin nak diluahkan kepada saya dan Ustazah pada malam ini. Ya memanglah ayah yang bela anak ni dari kecil memang sangat sedih lah dengan keadaan anak saya Jahidah yang sedang terlantar sekarang, tidak dapat bercakap, tidak dapat goyang kaki pun tak boleh. Jadi memanglah saya sedih dengan keadaan dia. Hanya dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi kesembuhan. Dan waktu dia mula-mula saya dengar dia nak pukul, saya diberitahu oleh anak saya Fajaria yang dia telah dimasukkan di ICU Hospital Anina Johor Bahru. Dan saya pun sedih karena nak pergi sana waktu itu musim PKP, susah nak datang. Tapi alhamdulillah dapat juga saya datang di sana di Johor Bahru untuk tengok Jahidah anak saya, dan dengan kajian oleh pihak berkuasa. Jadi apabila saya datang sana waktu itu 7 hari bulan 5, saya nampak anak saya pun sudah terlantar. Jadi saya pun sangat sedih dan saya tidak dapat menahanlah air mata saya keluar. Encik Nordin, seorang anak perempuan yang anda besarkan dari kecil diserahkan kepada seorang lelaki untuk hidup bahagia dengan lelaki itu, tetapi ini yang berlaku kepada anak wanita anda, Encik Nordin. Apa yang Encik Nordin nak beritahu kepada lelaki ini? Itulah itu sepatutnya. Ini laki-laki pun saya tidak berapa kenal. Jadi apabila saya dengar daripada anak saya yang dia akan berkahwin dengan laki-laki ini, saya pun gembiralah karena ada orang yang menjaga dia. Tapi rupa-rupanya laki-laki ini tidak menjadi seorang suami yang sepatutnya lah. Sepatutnya dia juga istri. Dia sayang istri, sayang bina sebuah keluarga, hidup mati bersama. Tetapi oleh sebab dia tidak bertanggung jawab, inilah keadaan dia.
Baik. Sepatutnya seorang suami menjaga istri. Tidak boleh, sepatutnya suami itu menjaga, mendidik istri dia kalau ada salah. Kalau ada salah dalam keluarga, mereka berdua sepatutnya diorang bincang. Baik. Bincang dan untuk mengatasi masalah. Encik Nordin, Encik Nordin, ya. saya nak tahu, anda terpisah Laut Cina Selatan sekarang. Kalaulah berlaku sesuatu yang buruk kepada anak anda Jahidah Nordin, boleh tak anda maafkan suami atau lelaki berkenaan? Sekiranya bagi saya lah, ini anak saya ini bukan kemalangan. Dijatuhkan kesehatan begitu bukan kemalangan, keritaka, apa-apa kemalangan lah. Tetapi dia dipukul oleh seorang. Saya tidak mengampun dia sampai dunia dan akhirat. Ini laki-laki ini. Sebab tidak maafkan dunia akhirat, Cik Nordin? Ya, saya tidak ampun dia. Pasal kalau dia boleh sembuhkan anak saya seperti yang saya kala dulu, itu saya boleh ampun lah, saya boleh maafkan. Itu dia punya syarat. Ini dipukul dia. Ini dia pukul sampai patah tulang belakang, pecah kepala dia. Saya pikir ini anak saya ini jadi pancing bag dah. Baik, Cik Nordin, kami faham perasaan anda dan seorang anak Cik Nordin juga, Fauziah, ada bersama dengan kami. Fauziah, mungkin anda mendengar kata-kata daripada ayah anda sendiri. Tak mungkin ampunkan lelaki ini. Anda yang terpaksa berhadapan dengan kakak anda sekarang setiap hari, melihat terlantar, anda mungkin mahu berbual bicara dengan dia tetapi dia mungkin tidak memahaminya. Ceritakan kepada kami penderitaan itu seperti yang tergambar daripada wajah ayah anda. Tak tahu lah nak cakap. Sebab rasa... Tak mengapa, sebab, ceritakan, luahkan kepada kami. Yalah, sebab dia dulu kan seorang yang ceria. Macam kami, macam kadang-kadang saya terfikirlah, saya jaga dia. Lepas tu teruskan. Kami di sini, Fauziah, untuk mendengar anda. Untuk mendengar Fauziah. Luahkan, tak mengapa. Kita cuba cari jalan penyelesaian di sini. Apa yang Fauziah rasa selama ni, nampak kakak daripada pagi sampai ke malam, tidurnya bagaimana, mendengar suara ayah pula tadi, luahkan pada kami. Dan Ustazah, Fauziah sendiri bekerja ataupun kehidupan yang sangat sederhana, Ustazah. Untuk menanggung seorang kakak yang sakit, ini satu cabaran hidup yang besar. Betul. Saya nak tanya kepada Ustazah dahulu. Kenyataan daripada Encik Nordin tadi, mungkin dia tak ampunkan lelaki yang menyebabkan anak perempuan yang ditatang bagai minyak yang penuh selama ini. Tetapi ini bukan kemalangan. Ini dibuat dengan tangan manusia. Bagaimana manusia ni sebenarnya berhak kepada peluang kedua. Baik. Masya Allah. Itulah dia para penonton. Izwan, Allahu Akbar. Kita tak menyangka peristiwa seperti ini boleh berlaku. Tapi apa yang Ustazah nak ulas di sini, benda dah berlaku. Wallazi qaddara fahada. Satu takdir yang telah kita beriman selama ini, beriman kepada qada dan qadar, telah berlaku. Kita tak boleh patah balik. Jadi kita tak boleh nak melihat dia ceria seperti dulu, seperti kata Fauziah, tak boleh nak kembali sembuh. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan. Tapi kita dengar daripada lisan seorang ayah. Jadi ayahanda yang mulia, ya, itu anak kita. Tapi dia hamba Allah. Semua kita adalah hamba Allah. Kita kembalikan semula kepada Allah. Jom, sebelum kita melafazkan kata-kata yang demikian, mari kita sebut dalam hati kita, pasti ada sesuatu yang Allah nak beri hikmah di sebalik. Pasti. Maka mulakan taubat dengan diri kita. Taubat, sungguh-sungguh minta Allah tunjukkan jalan keluar. Minta Allah pimpin kita dengan hidayah, insya-Allah. Hari ini mungkin tidak ada kata maaf. Tetapi nanti bila hati kita tenang, kita bukan dalam emosi, kenapa kita perlu memaafkan? Di situlah kemuliaan Allah. Memang anak takkan boleh pulang semula seperti sedia kala. Tetapi rahmat Allah tu, anak tak boleh diganti dengan anak yang baru. Kalau datang pun bukan sama macam Jahidah. Tak mungkin sama. Okay? Jadi insya-Allah kan, sinar di hujungnya.
pasti akan datang. Itulah yang dinamakan hikmah dalam kehidupan ini. Jadi semoga keluarga ini kuatlah Izwan. Kan kita doakan yang baik-baik. Jahidah, insya-Allah, Fauziah memandang Jahidah saban hari. Kita mengharapkan kembali seperti sedia kala. Tak ada siapa dah boleh tolong, dia dah tak boleh bercakap, tak boleh makan, okey. Insya-Allah Allah tak pernah tinggalkan dia. Ini juga satu ujian besar untuk Fauziah sekeluarga. Baik. Dan Encik Nordin, bukankah kalau kita mengingat kepada sirah Rasulullah dahulu, baginda dilempar dengan batu di Taif sehingga patah giginya, tetapi ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk dihempaskan gunung, baginda berkata jangan. Mudah-mudahan nanti anak cucu mereka akan kembali ke fitrah dan ajaran Islam ini akan mereka anuti. Jadi saya faham perasaan dan duka di hati Encik Nordin. Berat mata memandang, berat lagi bahu Cik Nordin yang terpaksa menanggungnya, tetapi mudah-mudahan Allah memberi ketenangan di hati Cik Nordin dan keselamatan untuk Jahidah. Kami doakan terus dan sekejap lagi kita akan kembali untuk cuba mencari penyelesaian kepada masalah ini. Apa yang kita boleh bantu, dan itulah tujuan kami di sini, didengar. Sekejap lagi kita kembali. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Terima kasih ada masih lagi bersama dengar secara langsung di TV Al-Hijrah, dan malam ini kita tersentuh hati mendengar paparan yang kami cuba untuk cari penyelesaian. Masih bersama kami Puan Fauziah, adik kepada Puan Jahidah yang sekarang menjaga beliau setiap hari dalam segala kesederhanaan. Bersama kita pada malam ini Tuan Nur Azmi Zakaria, beliau adalah peguam bela dan peguam cara syar'i. Dan terima kasih Encik Nur Azmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zuan. Bersama dengan dengar, kalau bolehlah saya nak tanyakan kepada Azmi, mungkin setelah mendengar kes ini saya nak tahulah pertamanya peranan yang boleh diambil oleh keluarga untuk cuba menegakkan keadilan kepada Puan Jahidah ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kes yang sebegini yang melibatkan penderaan dan yang melibatkan nyawa lah terutamanya kan, kecederaan kepada si wanita ini, lazimnya kita bila dapat approach daripada klien lah, yang tanya minta pandangan, kita ni kalau boleh tak naklah sampai peringkat isteri itu dah terlantar ke, dan na'udzubillah sampai dah meragut nyawa dia. Kita nak kalau boleh si isteri ni mengambil tindakan yang cepat. Sebabnya walaupun perceraian itu merupakan satu perkara yang Allah tak suka dan sebagainya, tapi ia adalah dibenarkan oleh syariat kita. Dan sebab itulah dalam di mahkamah syariah sebagai contoh, ada pelbagai permohonan yang boleh dibuat oleh pihak si isteri ini. Kita ambil syariah terlebih dahulu. Kalau majlis syariah ni, dia boleh minta sebagai contoh permohonan untuk fasah. Sebabnya kalau dah sampai peringkat mendera dan sampai mendatangkan kecederaan kepada si isteri ni, di mana rahmahnya dah tak ada dah dalam perkahwinan tersebut. Jadi dan ada juga orang melihat adakah fasah satu-satunya cara penyelesaian? Tidak. Sebenarnya kalaulah kita failkan satu permohonan di bawah Seksyen 47 untuk perceraian sekalipun, jika suami dan isteri datang ke mahkamah, salah satunya tidak bersetuju untuk bercerai, mahkamah akan refer ataupun rujuk kes ini kepada hakam. Jawatankuasa pendamai akan ditubuhkan untuk cuba mendamaikan. Tapi kalau memang tak boleh, hakam ini boleh diberi kuasa oleh mahkamah sehingga boleh menjatuhkan cerai terhadap si isteri ini sekiranya mahkamah melihat syiqaq ataupun pergaduhan itu sentiasa berlaku, perkelahian itu dah tak ada kasih sayang dah. So apa lagi yang dia nak tunggu? Jadi maksudnya kalau wanita ini kadang-kadang dia lihat kuasa perceraian itu hanya ada pada suami. Tidak. Dia ada banyak. Maksud isteri yang berfasah dan juga tadi, salah satu lagi adalah taklik. Taklik pun bila kita, ustazah pun mungkin ada dah sebut kan. Taklik itu sendiri pun kita dah lafazkan ketika nak bercerai, ketika kita nak bernikah. Dah sebut dekat situ tak boleh tinggalkan isteri, tak boleh nak
maksudnya tak boleh kita tak bagi nafkah kepada. Jadi maksudnya taklik juga boleh kita explore untuk perceraian, dan satu lagi juga tebus talak. Maksudnya kalau si isteri ni memang dah nampak memang tak boleh sangat dah perkahwinan ni, tebus talak, bayar satu jumlah kepada si suami ini, mahkamah boleh menjatuhkan perceraian. Baik. Itu dari sudut syariah lah. Okey, Ustazah, saya nak ringkas saja kalau Ustazah boleh terangkan, mengangkat tangan sehingga mencederakan isteri, ini dayus ke seorang lelaki bertindak begitu, Ustazah? Ya, sebab tidak ada dalam Islam untuk mendidik sampai memukul sehingga mencederakan. Jadi kalau kita katakan lelaki yang demikian adalah lelaki yang dayus, ini memang ada dalam agama. Kerana bukan niat untuk membetulkan isteri, tetapi untuk mencederakan. Kan ini sangat bahaya. Kan dalam Islam tu nyawa tu sangat penting, menjaga nyawa kan. Ini sangat menakutkanlah dalam masyarakat. Tapi Ustazah Izwan sendiri dengan Tuan Azmi kan, bila kita dengar macam ni risau juga para penonton kita. Oh, kalau macam ni orang perempuan bila-bila je boleh minta cerai ini. Hati-hati bukan ke, sebab mawaddah rahmah tu yang kita nak dalam rumah tangga. Jadi macam mana nak dapat tu? Mesti kita faham agama. Kalau kita faham apa yang Tuan Azmi sebutkan tadi, semuanya dah ada lah dalam ilmu dalam kepala kita. Tak boleh A, B, C, D, semua step-step tu ada. InsyaAllah akan mampu terlaksana. Tuan Azmi, apakah wanita yang biasa berhadapan dengan masalah begini enggan membawa ke pengadilan kerana merasakan ini masalah dalam kain? Ini suami, dan kalau saya laporkan jatuh rasa apa tu Ustazah? Aib dan juga orang kata satu bentuk pengkhianatan kepada suami. Jadi apakah mungkin wanita itu sendiri merasa bersalah? Saya tak boleh malukan suami saya. Dia lazimnya memang satu je selalunya. Satunya sebab anak lah. Dia fikir kalau aku buat report kat polis, nanti kalau laki aku kena tangkap, siapa yang nak tanggung aku? Selalunya itulah yang menjadi dia punya asbab dia. Cuma para ibu-ibu di luar sana, kakak-kakak semua kena ingat, kalau dah sampai peringkat kita ni, nanti kita ni didera sampai dah terlantar, dan akhirnya ditinggalkan pula oleh suami, na'udzubillah, anak-anak ni nanti macam mana? Sama juga. Jadi kalau kita betul kita fikirkan tentang anak ini, harusnya kita mengambil satu tindakan yang proaktif. Sebab dalam maqasid syariah itu pun, hifzun nafs tu pun salah satu daripada perkara yang dititik beratkan oleh syariah. Betul. Sebab itu, dan contoh kita ambil dalam contoh sivil, dalam undang-undang sivil, dia ada satu perintah interim untuk menjaga si isteri ni, orang kata perlindungan lah, di bawah atas keganasan rumah tangga, di mana si isteri boleh buat sama ada report kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun terus kepada pihak polis. Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia boleh buat satu perintah tegahan kecemasan. Kecemasan. Maksudnya kalau tengok isteri ni dah memang dah nazak, teruk sangat kena ni, Jabatan Kebajikan Masyarakat akan mengambil tindakan yang tegas, akan mengambil tindakan yang drastik. Begitu juga kalau kes ini dah bawa ke mahkamah. Contohnya si suami ni dah memang didakwa di mahkamah, permohonan di bawah keganasan rumah tangga juga boleh dibuat, iaitu permohonan untuk perlindungan interim, di mana si suami ini boleh ditegah daripada menghampiri isteri ataupun daripada mencederakan isteri, dan juga apa-apa perintah yang relevan untuk memastikan kebajikan isteri ini terjaga. Malah undang-undang negara kita ni pun dah cantik dah, di mana si isteri ini boleh meminta perlindungan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, di mana Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh mengambil si isteri ini, bawa ke tempat perlindungan untuk dilindungi. Jadi maksudnya undang-undang kita ni dah cantik. Dan saya kadang-kadang tu kita kesiannya si isteri ni dia takut, sebabnya dia ada satu stigma, dia kata kalau aku buat tindakan sebegini kena nusyus. Adakah begitu agama kita ajar kita? Itu dia perkataan yang saya nak cari tadi tu. Puan Fauziah, kenapa ataupun bila anda mula mahu ambil tindakan undang-undang kepada abang ipar anda ini? Sekarang memang kami dah ambil tindakan. Apa yang anda mahu beliau dihukum? Dia memang hukuman yang beratlah untuk dia, sebab dia buat ni memang dah teruk sangat. Memang tak tahulah, tapi memang kami semua pun harap dia kena hukuman yang paling berat lah. Kalau dia berlutut di kaki awak dan minta maaf untuk kembali kepada Jahidah? Tak, kami tak boleh lah. Memang tak boleh terima lah. Setelah apa yang dia lakukan kepada kakak anda. Betul. Sebab dia dah
macam dia bukan macam dulu lagi. Kakak saya dah tak boleh dah macam dulu dah. Dia otak dia pun dah rosak, memang dah teruk sangat. Ustazah, sokongan dari segi rohani yang mungkin boleh Fauziah bawakan kepada Puan Jahidah, apa yang boleh dilakukan Ustazah? Baik, dalam kes macam ni Fauziah, apa agaknya yang setiap hari, minta maaf Izwan, Ustazah kena tanya dulu, setiap hari apa yang Fauziah buat dengan kakak ni? Dia masih boleh mendengar sehingga boleh mengalirkan air mata. Bayi dalam kandungan, adakah suami mengetahui dalam perut tu ada bayi dia sampai setakat sekarang ni? Maksud dia bagi tahu kami tu sebelum minggu ni, dia dah bagi tahu awal dah dia dah mengandung, dia cakap, sebab dia dah tunjuk scan tu. Ketika dipukul, didera pun memang sedang mengandung. Dia memang sedang mengandung. Sebab dia dah scan dah. Ustazah nampak kalau kita tengok dalam video ni pun, masya-Allah, setiap hari Fauziah bersama dengan kakak. Kita tak tahu apa di dalam hati kakak ketika saat cintanya mekar kepada suami dulu. Hampir melupakan keluarga mungkin pada saat itu, dinasihat oleh adik, betul ke nak kahwin, kau dah kenal lama ke kan? Tapi saat itu seperti buta dengan cinta. Jadi saat ini agaknya kalau kita bisikkan kepada dia, agaknya kau maafkan tak? Agak-agak apa respon kakak tu? Dia, kalau saya cakap, dia mesti akan keluarkan air mata. Artinya ada gerakan hati. Ada gerakan hati, betul. Tapi minta tolong dengan sangatlah bagi Ustazah. Kekuatan tu juga ada pada Fauziah untuk sentiasa membelai emosi dia dengan bisikkan sesuatu yang baik, kalam-kalam yang mulia. Jadi minta maaf kalau di hati Fauziah sendiri dalam rasa lebih kepada nak membalas dendam dan menjatuhkan hukuman kepada abang tu, emosi tu, kasih sayang tu tak sampai. Okey, jadi benda tu akan dirasai oleh anak kepada ibu dan ayah tersebut. Jadi sentiasa lafazkan kata-kata yang positif, yang baik. Jangan risau bab anak nanti kalau lahir, kami ada untuk menjaga. Sentiasa cakap yang positif. Betul. Itu perlu bagi dia yang sakit tu. Dan kita sendiri secara peribadi, hubungan kita dengan Allah lah. Saat ini tak ada tempat rintihan yang paling tepat, hanyalah Allah. Okey? Tuan Nur Azmir, yang terakhir, mungkin seruan anda kepada jiran tetangga ni, kalau dah sampai patah riuk, sampai koma, mesti ada jeritan, mesti ada tangisan yang didengari. Macam mana orang sekarang kata kita jangan ambil tahulah, itu masalah rumah tangga dia kan. Bagaimana agaknya kita kena busybody ni untuk ambil tahu, untuk kita mengelakkan daripada benda buruk ni berlaku? Okey, setidak-tidaknya saya percaya mana-mana jiran-jiran tetangga pun dia tak nak benda tu berlaku pada diri dia juga. Jadi sebelum benda tu berlaku pada diri dia, eloknya dia pun mengambil tindakan supaya jiran tetangga yang lain pun tidak kena macam yang dia tak nak benda macam tu. Jadi kalaulah berlaku ada unsur-unsur dia dah rasa ada jeritan dan sebagainya, seharusnya contoh macam kita pun ada banyak talian, tak salah 15999 yang macam untuk keganasan rumah tangga, kasih apa semua kan. Tidak ada salahnya untuk dia, jiran-jiran ini mengambil tindakan dengan membuat panggilan-panggilan kepada pihak autoriti yang tertentu, bukannya untuk kita ni yang pergi siasat. Bila kita dah buat tindakan berdemikian, pihak autoriti akan siasatlah. Pihak autoriti pun bila dapat panggilan tu, bukannya dia kata okey jom kita tangkap, tak, dia pun nak pergi tengok, cek okey ke betul ke kami dapat panggilan begini-begini. Dan jiran-jiran ni jangan risau, identiti orang yang memberi aduan itu juga akan selalunya dirahsiakan. Dia tak kata, cik saya dapat panggilan daripada orang sebelah rumah cik ni, betul cik ke? Tak ada. Cik Azmin, minta maaf, orang kata sekarang ni lambat, semua tu nak tunggu datang semua. Jadi Ustazah nak sebut satu, tolong di setiap komuniti akan ada ketua kampungnya, pengerusi penduduknya, kan, imamnya, tolong hubung. Jadi kalau kita cantik hubungan dengan masyarakat, kita tak akan dibiarkan seorang-seorang. Jiran tu kalau dengar jeritan macam tu, buat diam saja, anda pun akan menjawab di hadapan Allah nanti. Allahu Akbar. Allahu Itu Akbar. yang kita paling takut sekali. Dan kita nak berehat, sekejap lagi kita nak bawakan mungkin jalan yang lebih cerah lagi untuk kita bantu kepada subjek kita pada malam ini. Anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama Dengar. Kembali selepas ini. Terima kasih anda masih lagi bersama Dengar, dan juga saya bersama Ustazah Muzayanah Abdullah selaku panel tetap untuk program Dengar, dan juga Puan Fauziah Nordin, adik kepada Puan Jahidah Nordin yang kini koma akibat didera oleh suami.
Puan Fauziah Nordin tidak bekerja, suaminya hanya seorang pengawal keselamatan dengan gaji RM1,800 dan sekarang mereka terpaksa menanggung pemeriksaan kesihatan Puan Jahidah, ambulans untuk membawa mangsa ke hospital, rawatan rehab, peningkatan bil elektrik akibat penggunaan mesin sokongan, aircon, tilam angin, juga minyak, lotion, jus minum kerana pengganti makanan, susu dan pampers, semuanya bernilai RM1,000. Ini satu bebanan yang pastinya berat untuk ditanggung seseorang, tetapi apakan daya, seorang kakak sedang menderita, siapa lagi untuk diharapkan bantuan adiknya lah sahaja yang ada untuk memastikan kakaknya dapat melanjutkan kehidupan dalam kesengsaraan ini. Dan kita nak bersama dengan Tuan Mahadi Ali, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Agihan Jabatan Zakat Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Assalamualaikum Tuan Mahadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama dengar. Dan apabila Tuan Mahdi dah mendengar kes ini, dah mengetahui tentang apa yang berlaku kepada Puan Jahidah ini, bagaimana agaknya bentuk sokongan yang MAINS berikan kepada keluarga ini, Tuan Mahdi? Okay, baik, Saudara Izwan, pengacara pada malam ini, panel bersama malam ini, Ustaz Hamzah Janah dan Puan Fauziah serta pendengar dan luar sana. Terima kasih kepada TV Hijrah kerana menjemput power Majlis Islam Negeri bersama kongsi pada malam ini. Dan saya dikhabarkan segmen saya ini yang terakhir kan. Terakhir tapi penting. Terakhir penting. Risau juga yang terakhir ni dah lewat malam, takut saya cakap ni tiba-tiba terlolap kan. Okey, baik. Kes ini berkait dengan Puan Jahidah ini. Kami dapat maklumat awal daripada pejabat kesihatan daerah Seremban. Kami agensi bantuan juga agensi kerajaan selalu bekerjasama dan mempunyai jaringan pintar untuk membantu kan. Kita melengkapi antara satu sama lain. Dan apabila dapat maklumat ini, kami minta pegawai terutama di unit kesihatan bahagian agihan Jabatan Zakat Majlis Agama Islam Negeri Sembilan untuk santuni dan ziarah Puan Jahidah. Kita buat home visit dan kita tengok keadaan Puan Jahidah ini di rumah Puan Fauziah kan. Dan kita tengok keadaan dia, dia koma, tak sedar, batu mengandung. Ini apabila sebutkan rumah tangga ini, dia melibatkan penyalahgunaan kuasa dalam hubungan intim kan antara suami dan isteri. Pastinya suamilah yang mendominasi dan menyalahguna kuasa kan. Yang jadi masalah ialah isteri. Dan kita tengok penderaan pada fizikal kan. Biasanya keutamaan dalam penderaan kegagalan rumah tangga ni, kita tengok antaranya ialah biasa lebih perhatian adalah penderaan fizikal. Dan kita tengok keadaan dia tu kurang, dia tengok dia koma dan dia perlu sokongan. Apabila kesan pada akibat daripada selepas berlaku kegagalan rumah tangga, ada berlaku penderaan, kita tengok selepas itu apa bantuan yang perlu kita bantu dan salurkan. Dan kita nampak keadaan ini memerlukan bantuan segera. Jadi antaranya apabila orang mengandung untuk terbaring ini, badan kita akan basah dan lembab kat belakang ni, dan dia melepuh. Tak tahulah kata sesuai tak sesuai, guna melepuhkan, melapah lagi pula kan. Melepuh ni jadi dia basah berair dan dia perlu dapat rawatan dan juga bantuan kesihatan. Jadi pada masa ketika itu, kita tengok kita perlu antara bantuan, perlu dapat nasihat daripada pakar kesihatan. Antaranya bantuan yang kita perlu segerakan adalah susu Nitron Optimum. Sebanyak 800 gram, 15 tin sebulan kita bagi kepada Puan Jahidah. Alhamdulillah, kosnya lebih kurang RM1,270 untuk satu bulan. Yang ini biasanya kita boleh dapatkan di farmasi. Dan untuk backstore ni ada yang digunakan untuk barang perubatan rawatan untuk bantu mengerin dan mengelaplah belakang Puan Jahidah ni yang selalu lembab dan memberi kesan pada kulit dan juga sarafnya. Jadi kita bagi backstore ni untuk satu bulan bernilai lebih kurang RM1,977. Alhamdulillah. Jadi ini penting kepada penjagaan kepada Puan Jahidah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pembayar zakat Negeri Sembilan dan zakat anda kami agihkan. Syukur. Jadi untuk kehadapan ini kita tengok
dari sehari ke sehari Puan Jahidah ni dia mengandung dan tak lama lagi dia akan bersalin. Jadi ada kos-kos lain yang perlu kita beri perhatian. Jadi biasanya apabila kes ni kita ambil, kita akan buat susulan ke depannya, dan antaranya kos ulang adik yang kita akan pertimbangkan insya-Allah, dan juga kos nanti ambulan untuk mengangkut kan Puan Jahidah ini. Itu antara kita akan pertimbangkan, dan pada masa sama mungkin agensi jenazah juga membantu dan kita lengkap-lengkapilah antara satu sama lain. Itu antaranya. Dan pada masa sama kita akan tengok perkembanganlah daripada semasa ke masa dan buat lawatan home visit untuk tahu perkembangan Puan Jahidah. Baik. Dan Daripada kami, okey, itu ya antara pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan tentang kes ini. Terima kasih kami nak ucapkan kepada Tuan Mahdi Ali. Mudah-mudahan sumbangan ini akan memberi sedikit sinar dan harapan kepada keluarga ini untuk meneruskan kehidupan. Sekali lagi Tuan Mahdi, terima kasih dan juga kepada pihak-pihak berkaitan di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, kami didengar ucapkan jazakallahu khairan katsira. Terima kasih Tuan Mahdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bantuan sedang dalam perjalanan untuk anda, Fauziah, dan keluarga. Sedikit reaksi daripada anda, mungkin ucapan penghargaan kepada mereka yang menghulurkan bantuan. Terima kasih pada Jabatan Agama Islam bagi bantuan susu tu lah, sebab susu tu yang mahal kan. Dengan yang sekarang ni bedso dia pun sebab dah teruk kan bedso dia. Dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat pun ada juga bagi bantuan. Baik. Dan saya difahamkan Al-Fawwas yang mana juga di bawah antara kendalian Ustazah Muzayanah mahu menghulurkan sedikit bantuan. Mungkin Ustazah Muzayanah boleh cerita sikit siapa dan memang ada tabung secara ringkas, Ustazah? Baik, insya-Allah, alhamdulillah, setiap responden yang dijemput ke TV Al-Hijrah untuk rancangan dengar, Ustazah rasa kalau Majlis Agama Islam Negeri Sembilan menggunakan duit zakat untuk membantu mereka, Ustazah juga sebelumnya ada tabung Umrah Amanah Saham Akhirat khas untuk menaja orang-orang fakir miskin ke Baitullah, FOC. Tapi setelah beberapa bulan, jadi kami gunakan duit itu untuk asnaf yang terjejas PKP begitu dahsyat. Okay? Jadi maknanya kita akan bawa antara isi tabung ini untuk memudahkan membantu urusan para responden yang dibawa oleh TV Al-Hijrah. Sebab rancangan dengar 21 episod, Ustazah bertemu sendiri dengan Tuan Badan. Betul. Dan Ustazah mendengar cerita yang setiap minggu, Masya Allah, kenapa kita bersusah payah untuk mencari yang jauh sedangkan yang dekat duduk sebelah kita ni memang sangat wajar untuk kita bantu. Baik, jadi ada bantuan RM1,000 ya? Ya, insya-Allah. Sampaikan kepada Puan Fauziah sekarang. Jadi, ya, itu dia sedikit bantuan Fauziah daripada Al-Fawwas dan Ustazah Muzayanah lah. Semoga bermanfaat. Dan dengan bantuan ini, kita sudah sampai ke penghujung pertemuan episod sulung dalam dengar musim kedua ini. Saya sangat bahagia kerana kita bukan saja dengar masalah, tapi kita selesaikan dan kita cuba bantu. Jadi insya-Allah minggu hadapan ada banyak cerita lagi yang kami nak bawakan bagi pihak Ustazah Muzayanah Abdullah. Saya Izwan Azir Saleh. Terima kasih atas perhatian anda. Jaga diri Malaysia. Assalamualaikum. Selamat malam. Di jiwa, sentiasa ada di jiwa. Syukur kalimah azimat, kalimah keramat. Dengar, ku sering terdengar. Dengar, akan ada sinarnya. Dengar fitrah hidup yang fana. Dengar tak mungkin kau melupa.
sadar